Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi bersama saya Ustazah Atika pada minggu ini masih lagi dalam topik unit 3 iaitu mikroorganisma. Okey, kalau pada minggu lepas kamu telah belajar tentang maksud mikroorganisma, proses hidup mikroorganisma dan pertumbuhan mikroorganisma. Okay, untuk hari ini kita akan belajar tentang kesan buruk mikroorganisma dan juga kegunaan mikroorganisma. Okey, kehadiran mikroorganisma memberikan kesan kepada manusia, iaitu dia juga memberikan keburukan kepada manusia serta ada juga kegunaannya kepada manusia. Okey, apa dia keburukan dan kegunaan? Okey, keburukan mikroorganisma. Yang pertama, kesan buruk mikroorganisma. Terdapat beberapa kesan buruk mikroorganisma. Antaranya ialah yang pertama, boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Seperti konjungtivitis iaitu sakit mata. Okey, sakit mata ni boleh berjangkit kepada orang lain. Okey, selain daripada itu, boleh menyebabkan penyakit berjangkit yang lain iaitu tuberkulosis ataupun batuk kering yang lambat nak baik tu. Okey, yang ketiga malaria yang punca daripada nyamuk dan keempat kurap. Okey, kurap daripada penyakit ataupun penyakit kulit. Okey, ini semua adalah kesan buruk mikroorganisma menyebabkan penyakit berjangkit. Banyak lagi sebenarnya penyakit berjangkit yang lain. Okey, yang kedua, boleh menyebabkan makanan menjadi rosak. Okey, mikroorganisma boleh menyebabkan makanan menjadi rosak. Contohnya dalam gambar rajah ni, roti yang awalnya elok lagi, masih elok menjadi rosak. Kan saya suruh awak buat penyiasatan kan? Dah buat belum? Okay, kalau belum boleh buat. Okey, yang kedua, contoh kedua, buah yang telah rosak. Okey, kenapa dia boleh rosak? Sebabnya tindak balas mikroorganisma telah menyebabkan makanan menjadi rosak. Okey, bila rosak berlaku perubahan tekstur. Okey, yang ketiga, menyebabkan kerosakan kepada gigi kita. Okey, mikroorganisma boleh menyebabkan kerosakan kepada gigi kita. Contohnya dalam gambar rajah ni. Okay, bakteria yang ada di dalam mulut menukarkan gula dan kanji dalam makanan kepada asid yang menyebabkan perebutan gigi. Okey, bila awak makan, awak tak jaga gigi awak dengan baik, bakteria akan terkumpul. Awak tak gosok gigi dengan betul, pun akan menyebabkan bakteria yang ada dalam mulut menukarkan gula dan kanji kepada asid. Itu yang menyebabkan gigi awak yang asalnya cantik seperti dalam gambar rajah menjadi rosak. Berlaku perebutan gigi berpunca daripada mikroorganisma. Jadi kena jaga gigi betul-betul. Okey? Okey, yang keempat, kesan buruk mikroorganisma adalah menyebabkan keracunan makanan. Okey, bila keracunan makanan, okey, contohnya macam ni, awak makan makanan yang terdedah ataupun makan makanan yang dah habis tari luput kan. Okey, macam mana boleh jadi keracunan? Bakteria seperti salmonella yang terdapat dalam makanan rosak akan membiak dan mengeluarkan toksik di dalam usus manusia. Okey, ini yang menyebabkan keracunan makanan. Okey, berpunca daripada bakteria yang bernama salmonella. Okey. Okey, contohnya contoh keracunan, tanda-tanda keracunan makanan adalah syirik-berit, muntah-muntah dan pening kepala. Okey, itu tanda keracunan makanan. Okey, kalau ada tanda-tanda macam ni, okey, cepat-cepatlah jumpa doktor. Jangan biar lama-lama, okey? Okey, ini antara kesan buruk mikroorganisma. Okey, kegunaan mikroorganisma. Walaupun ada keburukan, mikroorganisma juga ada kegunaannya. Okey, apa kegunaannya? Okey, kita tengok sama-sama. Yang pertama, okey, dalam pembuatan makanan. Okey, mikroorganisma boleh digunakan dalam pembuatan makanan. Contohnya
dalam membuat tempe, tapai dan roti. Okey. Okey, boleh digunakan yeast. Okey, yeast namanya. Yeast digunakan dalam pembuatan roti, tapai dan juga tempe. Okey, mak awak kalau buat roti, buat donat tu gunakan yeast. Okey, yeast tu digunakan dalam pembuatan makanan. Okey, yang kedua. Contohnya adalah seperti makanannya adalah seperti keju dan juga yogurt. Bakteria baik kan? Bakteria yang digunakan dalam penghasilan keju dan yogurt. Tapi makanan-makanan ni awak tak boleh makan banyak sangat lah. Okey. Yang kedua, mikroorganisma digunakan dalam penghasilan antibiotik dan vaksin. Okey, dalam bidang perubatan menghasilkan antibiotik dan juga vaksin ubat kan. Okey, penghasilan antibiotik dan vaksin menguatkan imunisasi badan kita. Okey, antibiotik dan vaksin digunakan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit berjangkit. Okey, itu kegunaan mikroorganisma iaitu dalam pembuatan makanan, penghasilan antibiotik dan vaksin. Yang ketiga, penguraian bahan organik. Macam mana tu? Okey, contohnya dalam pembuatan baja. Okey, baja ni dia ada baja organik dan juga baja kimia. Tapi kalau dalam penghasilan menggunakan mikroorganisma, dia menggunakan bahan baja organik. Okey, macam mana caranya adalah mikroorganisma mereputkan tinja ayam, lembu dan kambing yang digaulkan dengan serbuk kayu. Okey, bila berlaku pereputan ini, okey, bahan ini membentuk baja organik. Okey, jadi bila dibuat menggunakan bahan organik, ia tidak mencemarkan tanah lah. Kalau penghasilan baja yang menggunakan bahan kimia akan mencemarkan tanah. Okey, contoh kedua gambar dekat loji kumbahan ni kan. Okey, bakteria digunakan untuk merawat sisa kumbahan dan memusnahkan sisa-sisa toksik yang terdapat dalam loji kumbahan. Okey, itu bakteria digunakan untuk merawat sisa kumbahan dan memusnahkan sisa toksik dalam loji kumbahan. Okey, ni antara kegunaan mikroorganisma. Awak kena ingatlah macam mana kegunaan mikroorganisma kepada kita ni. Okey, itu saja untuk kali ini. Okey, diharapkan semua anak murid faham apa yang kita telah belajar pada hari ini, iaitu keburukan mikroorganisma dan juga kegunaan mikroorganisma. Saya harap awak ingat dan saya akan berikan soalan kuis Kahoot, diminta awak menjawab dengan betul dan baik. Okey, sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum.